taman ke, dekat apa perkampungan nelayan ke, apa persatuan petani ke, pergilah mana-mana sekalipun, tuan-tuan tanyalah dengan sesiapa pun, adakah mereka hari ini berpuas hati dengan pentadbiran kerajaan hari ini? Pilah tanya. Saya bagi tahu pada tuan-tuan, dalam 10 orang yang tuan-tuan tanya, 8 orang akan bagi tahu mereka tidak berpuas hati. 2 orang ni mungkin mereka ni ada kecenderungan ideologi ataupun politik. 8 orang ni akan bagi tahu pergi mampus ya. So tuan-tuan, rata-rata di antara masyarakat di bawah ini, rakyat semuanya akan jawab mereka mengharapkan kerajaan Madani hari ini melingkup dan digantikan dengan kerajaan yang lain. Pilah tanya mana-mana orang pun. Dia pun kata cukuplah, kami ni haraplah kerajaan hari ni berganti dengan kerajaan lain. Kami dah sengsara, dah tak tahan, barang mahal, macam-macam lah. Pilah tanya. Inilah asas apa yang saya nak kata. Dan saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan kenapa benda ni berlaku. Rakyat manakah, siapakah yang nak menyokong kerajaan penipu? Janji manifesto tipu. Janji peruntukan, tahun lepas pergi sana umum peruntukan sekian-sekian, pergi sini umum peruntukan sekian-sekian, pun penipu juga. Jadi rakyat mana yang nak sokong? So bila saya cakap peruntukan tipu ni adalah nanti walanon akan trigger. So saya nak bagi example kepada tuan-tuan. Disebabkan poin ini adalah yang saya nak buat live semalam, so saya akan bagi tahu semalam. Punya berita lah, bukan hari ini punya berita. So kalau kita ambil example krisis air dekat UMS, ini sangat jelas tuan-tuan. Semasa Anwar mula jadi Perdana Menteri, dia ada buat majlis bertemu dengan Anwar Ibrahim dekat UMS pada 31 Mei 2023. Semua orang pada waktu tu kan, trupa-trupa kerajaan pada waktu tu share lah video ni. Ada seorang budak ni bangkit. Dia pun mengadu Perdana Menteri kat UMS ni ada masalah air apa semua sekalian kan. Lepas tu Anwar pun dia pun bilang jari. Okey, berapa peruntukan yang diperlukan? Jadi dia punya lecture dia pun sebut dalam ratus ribu je dah boleh selesai. Anwar kata ratus ribu tak cukup, I give you 3 million. Video tu kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan akan gelak lah. Tetapi tuan-tuan, dengan bilang jari duk bilang, okay, I give you 3 million. Depan orang ramai, budak pun tepuk, Pak Non. Tapi tipu tuan-tuan. Jadi benda yang dia umum, benda yang dia cakap, dia tak buat. Dan last sekali baru-baru ni Menteri Pengajian Tinggi buat lawatan pergi ke UMS. Bila dia turun bas saja, budak buat protes. Budak buat protes cakap isu ayak tak selesai. Dan bila budak buat protes, dia buat keluar kenyataan lagi tuan-tuan. Dia datang lagi, dia buat keluar kenyataan. Dia kata apa? Dia kata kerja-kerja telah dilakukan dan masalah ini akan selesai. Tuan-tuan, peruntukan umum peruntukan umum bulan Mei tahun 2023. Dia keluar kenyataan kata dah jalan kerja. Semalam keluar berita baru nak gerudi ayak. Mana satu ni? Dah jalan kerja ataupun baru nak gerudi ayak? Mana satu yang betul? Jadi student pun, mahasiswa pun dah nampak lah dulu. Kita duk bagi tahu jangan sokong Anwar ni bohong. Jadi inilah masalah tuan-tuan. Apabila pemimpin yang kuat sangat berbohong dan menipu sampai dia tak ingat apa yang dia tipu. Dan adakah orang begini layak untuk menjadi Perdana Menteri? Adakah Perdana Menteri begini yang rakyat inginkan? Bila bercakap dan berjanji sangatlah hebat. Dengan mantiknya, dengan ayatnya, bombastiknya dan sebagainya. Namun apa yang dia cakap dia sendiri tak ingat. Dan dia tidak ada laksana pun. Lepas tu dia keluar kenyataan, minta lapor masalah air UMS ini kepada pejabat Perdana Menteri. Bulan 5 tahun lepas barulah ni nak minta lapor. Saya nak bagi tahulah kat Anwar ni, cukuplah Anwar bin Ibrahim. Bukan sahaja isu air di UMS anda tipu.
Banyak lagi janji yang kamu tidak tunaikan kepada mahasiswa di Sabah dan juga Sarawak khususnya. Tiket penerbangan, tak silap saya RM150 kot. Dia kata nak bagi kepada, ini dia janji masa PRU ke-15 ni. Nak bagi kepada mahasiswa yang jauh nak balik kampung tak boleh. Ni dekat dengan raya Cina ni. Adakah ada dapat apa RM150 tiket penerbangan ni? So tuan-tuan, ini pun kencing juga. Jadi rakyat tengok dia ni kuat kencing sangat. Maka itulah disebabkan hari ni tuan-tuan pergi tengoklah kat mana rakyat hari ni nampak secara realitinya. Rakyat nampak bahawa Anwar Ibrahim ni Perdana Menteri yang dia hanya kencing saja, kuat kencingnya. Kerja dia tak jalankan pun. So semalam dia keluar juga, dia kata kat kita bahawa pihak perbankan hari ni terdesak nak jatuhkan kerajaan. Saya nak bagi tahu kepada orang kerajaan Madani ni, Anwar Ibrahim ni, pembangkang tidak terdesak untuk jatuhkan kerajaan. Kita tak terdesak nak jatuh sangat kerajaan ni, tetapi kita terdesak nak selamatkan Malaysia daripada konflik ekonomi, perkauman dan agama. Lagi lama Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, lagi rosak ekonomi kita. Malah cabaran terhadap isu perkauman dan agama ini berlaku hampir setiap hari, saudara. Dan apa yang kita mahu adalah kita tidak mahu kesejahteraan dan keharmonian seluruh rakyat Malaysia ini digugat oleh perkara-perkara yang tidak diingini atas sebab kegagalan Anwar Ibrahim mentadbir negara dan juga kerajaan yang ada hari ini. Selama ini, saudara, dalam mana-mana kerajaan rakyatnya aman dan harmoni. Setiap bulan kita ada duit lebih untuk bawa anak isteri kita untuk keluar berjalan. Rakyat ada duit lebih untuk menyimpan. Sekarang ini selain daripada perasaan tidak aman, rakyat juga tidak mampu untuk membelanja. Untuk anak dan keluarga mereka, nak bawa anak dan isteri keluar berjalan pun tak mampu. Kos semakin hari semakin meningkat. Tetapi pendapatan tidak naik. Yang rakyat dengar hanyalah janji Rafizi Ramli saja untuk pendapatan progresif dan sebagainya. Nak hantar anak belajar pun susah sekarang ni. Sebab apa? Wang simpanan dikeluarkan untuk menampung kos kehidupan seharian. Pada zaman sekarang ini tak pernah berlaku pada zaman-zaman sebelum ni. Hutang negara pada tahun 2023 yang mana Anwar duk sebut tentang Perdana Menteri dulu buat hutang, rakyat bayar hutang, rakyat susah, rakyat bayar hutang. Kalau saya jadi Perdana Menteri, kita akan kurangkan hutang, kita akan bantu rakyat. Tetapi tuan-tuan, bila dia jadi Perdana Menteri, dialah Perdana Menteri yang membuat hutang paling tinggi dalam sejarah Malaysia. Hutang yang dibuat oleh Anwar Ibrahim pada tahun 2023 adalah sebanyak 104 bilion ringgit sebagaimana yang dilaporkan oleh Bank Negara Malaysia. Benar ni bukan kita nak fitnah, bukan kita nak tipu, telah pun viral. Orang tahu laporan Bank Negara Malaysia yang menunjukkan bahawa hutang negara pada tahun 2023 adalah sebanyak 104 bilion ringgit. Jadi apa lagi kita nak harapkan daripada Anwar Ibrahim? Rakyat keseluruhannya mengharapkan supaya dia undur diri secara sukarela. Namun dia tak nak, walaupun dia sedar hakikat yang sebenarnya dia telah pun gagal. Tetapi kerana dia selama ini berharap untuk dia jadi Perdana Menteri selama 25 tahun, jadi kerana dia punya ambition dia, kerana dia bercita-cita selama ini untuk menjadi Perdana Menteri, maka biarlah gagal pun gagal, asal aku boleh duduk atas kursi Perdana Menteri. Inilah sikap manusia yang tidak ada moral. Sepatutnya kalau gagal, resign sajalah, macam yang berlaku di UK. Di UK, Liz Truss cakap dia boleh perbaiki ekonomi, dia ada idea dan sebagainya. Tapi dalam masa 45 hari, apabila dia tidak mampu untuk merangka dasar dan polisi yang baik, maka dia ambil tanggungjawab itu untuk dia resign. Dia meletakkan jawatan dia sebagai Perdana Menteri di UK dan digantikan dengan Rishi sekarang ini. Jadi Anwar pun perlu berbesar hati. Sekarang ini tuan-tuan,
Kita bukan terdesak nak